Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Sihat tak hari ini? Cikgu harap semuanya sihat dan sentiasa bersemangat, ceria-ceria sentiasa dan yang paling penting masih bersedia untuk menyambung pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, cikgu akan mengajar mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 5. Tajuk yang kita dah pelajari sebelum ini adalah dalam bidang seni kraft iaitu seni kraft batik. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini pula adalah dalam bidang komunikasi visual iaitu tentang seni reka grafik, infografik. Okey, dalam tajuk ini kamu akan pelajari tentang standard kandungan 7.1 iaitu pemahaman terhadap infografik, 7.2 eksplorasi dan aplikasi rekaan infografik bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni reka grafik, 7.3 penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, dan 7.4 penghayatan hasil produk seni reka grafik dengan menggunakan bahasa seni visual dan juga pemikiran seni visual. Selain itu, apa yang kamu akan perolehi dalam bidang ini? Yang pertama, murid dapat menjelaskan infografik dari aspek yang pertama definisi, yang kedua prinsip dan elemen, yang ketiga fungsi dan yang keempat penjanaan idea. Okey, cikgu terangkan sedikit tentang definisi infografik. Okey, apa yang dikatakan dengan infografik tu? Okey, baiklah. Infografik ialah gabungan dua perkataan iaitu informasi dan juga grafik. Informasi ni adalah maklumat. Grafik ni adalah gambaran. Okey, maksudnya gambaran maklumat. Okey. Okey. Penggunaan elemen dan prinsip digarap dalam proses mereka bentuk informasi agar dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Maksud lebih efisien tu lebih jelaslah, lebih cepat. Okey. Ilustrasi yang menggabungkan pelbagai simbol, graf, carta dan juga rajah sering digunakan dalam penghasilan sesebuah infografik yang menarik. Maksudnya infografik ni tak semestinya gambar-gambar sahaja, tak semestinya tulisan dan gambar sahaja. Ada graf, ada simbol, ada rajah dan sebagainya. Okey. Yang mana simbol, graf, carta dan rajah tu sering digunakan dalam penghasilan sesebuah infografik. Untuk apa? Untuk infografik tu lebih menarik. Okey, cikgu ringkaskan dekat sini. Infografik adalah representasi visual terhadap maklumat dan juga data. Maksud representasi itu adalah persembahan secara gambaran. Okey, kita tengok apakah fungsi-fungsi infografik ni. Okey, yang pertama dapat membantu pembaca untuk mendapatkan maklumat daripada data kompleks dengan cepat dan juga menyeluruh. Pembaca juga dapat membuat analisis berdasarkan pola atau corak dan trend daripada hasil rekaan visual tersebut. Pembaca apa tu? Pembaca berita. Yang mana kalau kita tengok dalam berita-berita, buletin utama dan sebagainya, ada slot untuk kaji cuaca, betul tak? Okey. Dalam slot kaji cuaca tu, kat situlah kepentingan ada simbol, ada graf, ada rajah supaya penyampai berita tu dapat menyampaikan maklumat tu lebih tepat, efisien dan senang untuk dilihat oleh masyarakat. Okey, seterusnya. Tadi kita tengok kalau pembaca berita, fungsi infografik untuk pembaca berita. Sekarang kita tengok fungsi grafik untuk pelancong. Maksudnya pelancong datang ke negara kita juga mempunyai orang kata infografik ni dapat membantu mereka. Contohnya, kalau kita tengok dalam buku teks kamu ya, bagi seseorang pelancong, perjalanan menjadi lebih mudah dengan bantuan peta infografik pada sekeping risalah. Contohnya terdapat maklumat berkaitan nama lokasi, jarak dan panduan perjalanan ke tempat-tempat menarik di kawasan sekitar. Kita ada pamphlet, ada brochure, ada flyers kan. Itu semua dalam seni reka grafik. Okey, yang mana dalam risalah, poster dan sebagainya terdapat infografik yang menerangkan tempat yang menarik, okey, jarak perjalanan dan sebagainya. Okey, jom kita tengok tentang elemen dan prinsip visual dalam infografik. Elemen yang pertama adalah elemen visual, yang mana elemen ini merupakan komponen ataupun bahan asas yang terdapat dalam infografik. Okey, dalam infografik itu terdapat tipografi. Apa yang dikatakan dengan tipografi adalah tulisan. Kita ada banyak jenis tulisan. Ada tulisan berangkai, tak berangkai kan, serif, sans serif. Itu kita kena tahulah. Yang kedua, ilustrasi ataupun gambaran, dakaran dan sebagainya. Yang ketiga, simbol atau ikon. Simbol atau ikon takkan tak tahu kan? Macam simbol OKU, ikon awas,
okey, dan sebagainya. Seterusnya graf dan juga carta. Macam kita tengok tadi, penyampai berita tadi ada graf dan carta, betul tak? Okey, yang kelima fotografi, teknik mengambil gambar, dan yang keenam adalah tentang warna. Warna ni sentiasa ada di mana-mana sebab dia adalah bahasa seni visual dan merupakan unsur seni dalam melahirkan ataupun mencipta, menghasilkan karya seni visual. Okey, seterusnya kita tengok pada prinsip infografi. Apa prinsip-prinsipnya? Okey, prinsip visual ialah cara elemen tersebut diguna dan digarap bagi menghasilkan sesuatu rekaan infografik. Contohnya, elemen tu maksudnya maklumat yang nak disampaikan. Yang pertama dalam bentuk data dan juga statistik. Yang kedua, hierarki dan flow. Hierarki, tahu hierarki apa? Hierarki macam kita tengok hierarki pemakanan kan. Makanan dalam sains kita ada belajar. Okey, dalam sains ada hierarki pemakanan. Okey, makanan apa yang patut banyak kita makan, yang mana sikit dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah style visual. Macam mana gaya persembahan dia? Reka bentuk dia, layout dia macam mana? Itu antara prinsip-prinsip yang perlu ada dalam sesuatu infografi. Dan seterusnya format dan saiz serta naratif dan juga penceritaan. Maksud dalam kita nak membuat sesuatu infografik ni, kita kena tetapkan tema dia, apa yang kita nak sampaikan, kita kena ada flow dia. Okey, kita kena ada langkah-langkah macam mana kita nak menghasilkan sesuatu infografik yang menarik. Okey, seterusnya. Ini adalah elemen visual video elemen visual infografik bagi seseorang pereka. Tadi cikgu ada sebut tentang tipografi. Cikgu sebut tentang tipografi itu adalah huruf, betul tak? Jadi kita baca dalam buku teks kamu. Okey. Elemen tipografi merujuk kepada jenis muka type termasuk nombor dan juga simbol matematik. Maksudnya bukan sekadar huruf saja, simbol dan nombor juga termasuk dalam tipografi. Elemen ini diperlukan untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Maksudnya kalau kita nak cipta infografik, kita nak buat satu layout ataupun rekaan infografik, kita kena tengok tipografi yang sesuai. Kita kena tengok jenis huruf yang sesuai, nombor yang sesuai. Untuk apa? Untuk keterbacaan supaya kita mudah baca, mudah dilihat dan mudah maklumat yang kita nak sampai tu mudah difahami. Jadi kita kena pilihlah tipografi yang sesuai. Okey, seterusnya. Ilustrasi. Okey, ilustrasi ini adalah elemen sering digunakan dalam reka bentuk infografik. Kepelbagaian medium dan teknik ilustrasi tidak terbatas, bergantung kepada kreativiti, kemahiran dan juga kemahiran seseorang pereka grafik. Contohnya lakaran macam mana? Okey, dalam kita mencipta infografik, kita kena tengoklah bentuk yang sesuai, simbol yang sesuai, gambar yang sesuai kita gunakan. Okey, maksudnya kita kena tengoklah dalam seni kita ada belajar prinsip keseimbangan, prinsip irama dan pergerakan. Elemen-elemen itulah yang kita terapkan dalam penghasilan infografik kita. Okey, kita kena tengok kesesuaian dia, ruang dia, warna, bentuk dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen visual infografik pereka dalam bentuk graf dan juga carta. Okey, graf dan carta adalah elemen visual yang diolah bagi mewakili satu set data. Contohnya data numerik. Numerik ni apa? Data yang bernombor. Okey. Elemen ini digunakan untuk menyampaikan maklumat yang sukar dilihat melalui penggunaan teks ataupun nombor sahaja seperti pola, skala hubungan, kekerapan dan juga trend. Yalah, kalau kita nak menyampaikan maklumat contohnya tentang kita nak beritahu kalau sekarang isu COVID, kita nak beritahu terdapat 10,000 kenaikan mangsa COVID pada hari ini. Takkan kita nak buat dalam bentuk teks? Okey, kita nak tengok perbezaan kenaikan tu, kita kenalah buat dalam bentuk graf. Okey, ada naik ke, turun ke, nombornya senang untuk kita lihat perbezaan tu. Kita tak boleh tulis secara teks, tulis panjang macam karangan, tak sesuai, okey, tak sampai keterbacaan kepada pembaca. Okey, seterusnya. Selain daripada itu, infografik ini berguna untuk fashion. Contohnya simbol dan juga ikon. Dalam fashion kita nak buat desain baju. Ada kita jantina, ada lelaki, ada perempuan. Takkan kita nak lukis detail perempuan dan lelaki, betul tak? Jadi kita buat dalam bentuk simbol saja. Mungkin simbol perempuan ada bentuk pinggang ramping, ada lelaki mungkin straight. Macam kita tengok simbol-simbol dekat nak masuk tandas. Ada simbol lelaki, ada simbol perempuan. Betul tak? Okey, simbol dan ikon ni adalah rekaan ilustrasi yang ringkas, mudah difahami dan mempunyai keseragaman style visual. Simbolik dan ikon sering digunakan untuk mewakili data atau maklumat yang dibahagikan mengikut klasifikasi dan membawa maksud yang tertentu.
Okey, seterusnya kita tengok pada fashion lagi. Okey, ini antara simbol dekat ikon. Okey, tengok dalam buku teks kamu ada simbol ukuran, fabrik, pemotongan, pin, jahitan dan sebagainya. Okey, selain daripada itu, warna dan fotografi juga memainkan peranan penting dalam infografik fashion. Boleh tengok dalam buku teks ya. Okey. Elemen warna digunakan untuk menimbulkan suasana, meningkatkan kontras, membuat perbandingan, pengkelasan dan penegasan. Okey, selain itu kalau fotografi pula, penggunaan elemen foto dalam infografik boleh menjadikan rekaan tersebut kelihatan unik. Konsep dan style visual penambahan yang digunakan agar lebih nampak realistik. Okey, seterusnya, dalam prinsip visual infografik juga kita terdapat juga data dan statistik. Okey, maksudnya maklumat yang disampaikan menggunakan infografik biasanya mempunyai data dan statistik. Maklumat ini merupakan sampel ataupun fakta kualitatif ataupun kuantitatif yang dianalisis, diinterpretasi dan disampaikan dengan cara yang paling mudah untuk difahami. Kualitatif tahu tak? Kualitatif ni kualiti dia. Kita nak ukur sejauh mana kualiti dia. Kalau kuantitatif ni bilangan dia. Okey. Yang kita nak buat lah. Biasanya kalau kita nak buat survey lah. Sesuai untuk kita buat survey ataupun kita nak buat kajian. Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada hierarki dan flow dalam infografik. Hierarki dan flow memastikan susunan keutamaan maklumat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Prinsip ini membantu mereka bentuk untuk merancang, menyusun kedudukan maklumat dan data agar pembaca mendapat informasi dengan lancar serta berkesan. Tengok gambar rajah dalam buku teks kamu ya. Cikgu tak nak terangkan lebih lanjut, nanti ambil masa yang panjang. Okey, baiklah. Kita tengok daripada style visual. Style visual ni adalah prinsip style visual digunakan untuk menentukan keseragaman setiap elemen visual. Prinsip ini memastikan penampilan visual dalam sesuatu rekaan infografik mencapai keharmonian dan kesemua elemen visual yang digunakan. Tengok contoh tu. Contoh dia botol air mineral tu. Okey, style dia botol tu kelihatan besar dan maklumat-maklumat mengenai tentang air mineral tu dia buat layout tersendiri keterbacaan dia mudah untuk difahami dan sebagainya. Okey, seterusnya, dalam infografik juga kita perlu melihat format dan juga saiz. Apa yang dikatakan dengan format dengan saiz ni? Okey, format dan saiz penting untuk menentukan ruang dan paparan susun atur serta jumlah informasi yang boleh disampaikan dalam sesebuah rekaan. Format merujuk kepada penetapan cara maklumat disusun dan dipersembahkan, sama ada dalam bentuk media cetak ataupun digital. Saiz pula merujuk kepada standard pengukuran besar atau kecil. Misalnya kertas bersaiz A4 ataupun saiz A3. Okey, maksud dekat sini, masuk kat sini, kalau kita nak buat infografik ni, kita kena tentukan tentang format dia. Macam mana kita nak sampaikan maklumat yang kita nak bagi kat orang tu. Okey, kita nak cetak dia ke ataupun kita nak buat secara digital. Maksudnya sama ada kita nak letak dalam majalah ke, surat khabar ke, itu yang dikatakan dengan yang bercetak. Kalau masuk berdigital ni maksudnya apa? Maksudnya mungkin dalam bentuk poster yang kita send dekat mesej, yang dalam bentuk JPEG dan sebagainya yang belum dicetak. Hanya kita boleh tengok dalam digital sahaja. Pembacaan melalui telefon, laptop dan sebagainya. Itu yang kita katakan dengan digital. Okey, perbezaan digital dengan cetak itulah. Yang cetak yang kita print, yang kita keluarkan dalam bentuk kertas. Okey, kalau digital hanya dalam bentuk paparan maklumat dalam telefon, talian dan sebagainya sahaja. Okey, seterusnya adalah prinsip yang berikutnya, naratif dan juga penceritaan. Yang mana prinsip ini merujuk kepada penetapan konsep dan tema reka bentuk mengikut informasi yang ingin disampaikan. Mereka grafik perlu memastikan setiap rekaan elemen visual yang dipilih mampu menzahirkan maklumat kepada sesuatu bentuk penceritaan yang jelas dan juga menarik. Okey. Maksudnya, bila kita nak menyampaikan sesuatu infografik itu mestilah jelas. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena ada jalan penceritaan. Contoh cikgu bagi, contoh dalam buku teks kamu ada juga. Okey, contohnya kalau kita nak bercerita tentang sebiji kurma, kebaikan kurma. Kita kena ada tahu dulu. Kita nak terangkan apa kepada penonton ataupun pembaca kita. Yang pertama kita kena ada image, ilustrasi, ada gambar. Supaya bila orang nampak, oh ni nak cerita tentang kurma. Okey, kurma kita kena tanya dulu. Kita kena tulis dulu. Apakah nama kurma dalam bahasa Inggeris? Contoh okey, nama kurma bla 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 bla. Apakah kebaikan kurma? Apa tu, di manakah untuk kita mendapatkan kurma itu? Itu adalah naratif, penceritaan dia. Apa maklumat yang kita nak sampaikan? Okey, faham ke?
Okey, seterusnya adalah jenis graf dan carta. Macam cikgu cakap tadi, contoh yang cikgu bagi tadi tentang kenaikan dan penurunan mangsa COVID contohnya. Elok disampaikan dalam bentuk carta ataupun graf dan sebagainya supaya jelas untuk kita tengok, untuk kita baca dan untuk kita melihat perbezaannya. Okey, ini lebih kepada melihat perbezaan dan juga peratus. Okey, seterusnya adalah jenis graf dan juga carta. Tengok kat dalam buku teks kamu kita ada macam-macam jenis carta. Ada carta alir kan. Okey, yang seterusnya ada graf siri masa dan sebagainya. Okey. Dan kita tengok penjanaan idea. Macam mana kita nak jana idea infografik ni? Okey, rekaan infografik memerlukan proses penjanaan idea agar dapat diolah, diuji nilai dan ditambah baik sebelum sampai kepada karya akhir. Proses ini dapat membantu pereka grafik menguji beberapa konsep secara kasar dan cepat berpandukan prinsip dan juga elemen visual infografik. Maksudnya nak buat sesuatu tu kena ada kajian dulu. Okey, yang mana proses penjanaan idea ni dapat diolah, diuji dan dinilai. Maksudnya apa? Dia boleh beritahu orang kan, buat ujian sikit. Berdasarkan infografik ni apa yang orang faham, ya atau tidak kan, buat kajian dan sebagainya. Okey, seterusnya, untuk nak kongsi ataupun proses penjanaan idea ni untuk mendapatkan idea ni kita ada banyak teknik. Yang pertama lakaran kenik ataupun kita panggil dia thumbnail sketches. Lukisan kecil-kecil. Sebelum kita nak buat poster yang besar, sebelum kita nak menyampaikan infografik yang kita buat tu dalam saiz yang besar, kita roughkan idea dalam bentuk yang kecil-kecil buat thumbnail. Yang kedua lakaran kasar, rough sketches. Macam gambar aiskrim dalam buku teks kamu tu. Itu adalah rough idea. Dan yang ketiga lukisan komprehensif drawing. Iaitu dalam bentuk original dia. Okey. Kita tentukan warna dia, saiz dia, font dia, tipografi dia dan sebagainya. Okey. Habis dah. Okey. Seperti biasa, lepas kita dah habis PDPC kita dengan tajuk yang baru, cikgu akan sediakan satu latihan formatif. Okey, tengok buku surat 180 dalam buku teks kamu. Sila isikan tempat-tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan yang pertama, infografik menggunakan elemen dan tempat kosong, visual yang digarap dalam proses mereka bentuk informasi agar dapat disampaikan kepada masyarakat umum dengan lebih jelas, tempat kosong. Okay, siapa yang tak ada buku teks, kamu boleh screenshot slide cikgu ni dan tulis semula dalam buku latihan kamu. Macam biasa, hantar dan pastikan kamu dah melengkapkan keseluruhan latihan. Okay, hantar kepada cikgu untuk proses semakan dan juga pemberian markah. Okay, cikgu teruskan dengan tajuk yang kedua, elemen visual ialah komponen atau tempat kosong yang terdapat dalam infografik. Prinsip visual pula ialah cara elemen-elemen tersebut diguna dan tempat kosong bagi menghasilkan sesuatu rekaan infografik. Yang ketiga, tempat kosong dan flow penting untuk memastikan susunan tempat kosong, maklumat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Soalan yang terakhir yang keempat ialah graf bar, graf garisan dan tempat kosong ialah contoh graf yang boleh digunakan dalam rekaan infografik. Okey, dapat tak? Okey, sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung pada minggu yang berikutnya, kelas yang berikutnya dengan tajuk yang terakhir. Dah terakhir dah, iaitu tajuk ke-8 seni foto, iaitu manipulasi imej dan juga e-portfolio. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.